Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua, petang. Apa khabar? Para pelajar, masih bersama dengan cikgu lagi. Siapa yang join sesi matematik tadi? Angkat kata saya. Dan siapa yang tak join matematik, dia hanya join admat saya. Nak komen apa ya? Bukan saya. Macam tu lah ya. Saya itu siapa yang join dua-dua sesi, siapa yang kata bukan saya tu maksudnya dia hanya join sesi satu saja iaitu admat saja. Ada yang bukan saya tak? Faham maksud bukan saya? Bukan saya ni mewakili hanya admat saja. Mat saja dia tak nak join. Ada pelajar yang text dengan tim Python Studio. Dia kata tadi sesi untuk matematik tadi sebab dia ada sekolah agama kan, balik lewat sedikit. Dia tanya ada sesi ulangan tak? Sesi ulangan tak ada tetapi sesi recording ada. Tapi nanti macam Adlina, Dawiyah, Amira Irdina, Leli, nasib baik sekolah online kan? Okey, jadi nanti kita akan share recording kita nanti untuk sesi matematik. Jadi pastikanlah ya, rules dia mudah aja. Kamu download dan print kita punya e-book tu, kemudian kamu buat latihan dulu, lepas tu kamu boleh review balik semula kita punya YouTube link tadi semula. Okey. Tadi alhamdulillah sesi matematik tadi kita ikut perancangan kita habis semua apa yang kita rancangkan 11 soalan kertas 2 section A. Dan yang mana baru join pada sesi petang ini semua ambil matematik kan. Jadi cikgu nak ulang sikit sahaja strategi 7 hari kita. Challenge ya. 7 days challenge kita. Setiap hari buat 11 soalan section A. Satu set. Kalau rajin buat 2 set. Jadi kalau satu set pun kamu dapat 7 set dah sampai ke hari Khamis minggu depan. Setiap hari. Challenge diri kita. Jadi cikgu saya tak perlu subjek lain ke? Perlu juga. Sebab tu cikgu kata satu set sahaja setiap hari kan. Ataupun kamu buat yang mana 11 soalan yang kamu dah ni. Sebab bila kamu dah buat ya, sebab apa cikgu nak timbulkan kamu punya keyakinan. Apa yang penting? Semangat perlu diteruskan guys. Motivasi perlu ditingkatkan. Masa yang ditinggalkan ini, baki kita ada lagi 5 minggu guys. Sebab tu strategi 5 minggu kita ini, strategi saat-saat akhir untuk menuju SPM 2020+. Ya, 31 hari lagi Arsyad. Terima kasih untuk teguran. Ya, 5 minggu ini iaitu ada 5 kali Jumaat. 5 kali Jumaat. Cuma saya nak minta pendapat daripada kamu semua boleh? Ada berapa orang semua ni? Kita komen sama-sama. Bagi tinggalkan satu pendapat. Saya nak tanya pendapat kamu. Nanti dalam Telegram channel pun saya minta tim kita untuk tanyakan pendapat juga. Sebab ada yang ramai yang tag secara personal kata hari Jumaat petang tak sesuai untuk kelas 5 minggu tu. Dia orang minta dibawa ke hari Sabtu. Sebab hari Jumaat tu dah penat, pagi sampai ke tengah hari tu dah penat dengan sesi persekolahan. So dia orang minta untuk buat pada hari Sabtu. Okey, so boleh tak saya nak minta pendapat kamu? Yang mana kamu lebih selesa? Adakah waktu hari Jumaat pukul 3 sampai pukul 3 sampai 4.30, 5 sampai 6.30 ni lebih sesuai dengan kamu? Ataupun lebih sesuai untuk hari Sabtu? Yang mana kamu nak? Jumaat ataupun Sabtu? Sabtu tu kita akan buat mungkin sebab petang kita ada pukul 5 kita ada KSSM. Jadi sebelum tu lah. Mungkin tengah hari ke petang lah. Ataupun pagi. Okey, ada yang kata Sabtu. Saya ikut je. Okey, ramai pun ikut je. Saya tak kisah Jumaat. Syakir Ahli tadi pun ada juga. On semana-mana. Jumaat, Sabtu biasanya ada seminar lain. Oh, okey. Jumaat lebih berkat. Alamak, terharu bila dengar. Kalau pagi tak boleh ada kelas. Pukul 8 sampai 1 petang ada kelas tambahan lagi. Sabtu banyak talk, cikgu notis saya. Oh ya, Syakir Ali. Tadi matematik you ada. Okey je mana-mana. Okey, so tak apa. Nanti kita akan bincangkan dengan tim kita. Kalau tidak ada masalah, kita akan kekalkan pada hari Jumaat seperti yang kita jadualkan. Ya. Cuma siapa yang tak berkesempatan nak join tu, jadi kita ada sesi recording dan kamu boleh share dengan kawan-kawan kamu semua. So guys, macam sesi matematik tadi saya beritahu dengan kamu juga. Ya, so guys, cikgu buat satu disclaimer dulu, siap-siap dulu ya. Ya, ada orang tertanya-tanya, sampai ada cikgu pun tertanya-tanya dengan kita, apa yang Python Studio dapat 5 minggu kelas percuma. Ya, kelas. Guys, ya, ini adalah masa untuk kita giving back. Kita tak ada upsell guys. Kita tak ada kata kamu nak join kelas ni, saya akan beritahu, okey kamu nak kelas personal one to one. Tak perlu. Ya, saya tak ada apa-apa upsell dengan kamu, saya tak ada apa-apa bayaran dengan kamu. Tim Python Studio memang ikhlas seikhlas-ikhlasnya 5 minggu ni guys. Kita nak bersama dengan kamu, kita nak bantu dengan kamu. Ya.
sambutlah keikhlasan kami ini dengan kamu punya kejayaan. Kami nak lihat kamu punya kejayaan. Kita tidak ada bagi tahu, so ada tak kelas-kelas ekstra lagi untuk SPM 2020 plus last kita penciptaan akhir sebagainya? Tak ada dah. Last kelas berbayar untuk SPM 2020 plus kita masa kasih bedah sebelum ini sahaja. Dan kita ada pecutan secara personal lah dengan kita punya tim pusat tuition. Tetapi ini Pitin Studio, kita memang tidak ada apa-apa absen nak jual dengan kamu lagi. Tidak ada apa lagi kelas berbayar untuk kamu lagi dah. So guys, so kita punya harapan, kita nak bantu seramai mungkin pelajar yang boleh kita bantu. Okay, so hasrat Pitin Studio, kita nak capai seramai mungkin yang boleh. Boleh tak kita senaraikan? Komen sikit, kamu daripada negeri mana? Tadi boleh katakan semua negeri ada kecuali Cikgu Ustaz tak nampak Sarawak, Perlis lah. Lain semua negeri ada. Kamu semua daripada negeri mana ni? Boleh komen sedikit. Nama apa dan negeri mana ni? Asyad, Kelantan, Kedah ada, Selangor ada, Negeri Sembilan ada, Kedah, Kelantan lagi. Ya, Kedah, apa tu, negeri Covid. Negeri Covid ramai semua ni kecuali Sarawak. Selangor, Syakilah daripada Kedah. Orang Kedah kita ada. JDT, JDT ada, Perak, Kelantan, Sabah. Dari bilik air, Allahu Akbar wa Aidil. Maisyarah, Johor, Kedah, Pahang. Oh, Perlis, ada dah Perlis. Okey, tadi sesi matematik Perlis tak ada ya. Sabah, Terengganu, okey, Kelang. Ya, boleh dikatakan hampir semua negeri kita ada. So inilah hasrat untuk Pitin Studio untuk kita online live. Kita dapat jumpa dengan pelajar di seluruh Malaysia, alhamdulillah, ya. So para pelajar yang dikasihi sekalian, susulan daripada strategi 5 minggu yang kita pernah share sebelum ini. Ya, pada sesi sebelum ini kita dah share bagaimana nak merangka saat-saat akhir. So tetapi seskedulkan balik. Semula kita bermula pada hari ini dan kita ada 5 minggu. So apa intipati yang kita nak belajar selama 5 minggu ini? Kamu tidak akan nampak muka Sir 24 jam, tidak perlu pun. Tapi setiap hari Jumaat ini kita live kelas ni supaya Sir bagi satu inspirasi, tunjuk guideline kamu dengan kamu, ya. Tunjuk guideline apa yang kamu nak pergi ni. Kamu nak pergi mana ni? Seminggu ni kamu nak buat apa? Ada pelajar yang langsung tak tahu nak buat apa. Aku dah tak tahu nak buat apa. Sebab tu ada sifat bertangguh-tangguh sampai dah hujung seminggu terakhir tu mula dah kalut gelabah. Jadi saya ambil pendekatan ini, kesempatan ini untuk ajar kamu, untuk guide kamu selama 5 minggu ni nak buat apa? Minggu depan nak buat apa? Lely daripada Perak dah pindah dah, ya. Okey, mari kita tengok dua skrin kita kat sini. Okey, ada soalan boleh bertanya di ruangan chatting, ya. Respon di ruangan chatting. So, ya. Koleksi soalan SBP MRSM strategi minggu yang pertama. Sebelum kita nak pergi kepada slide ni, saya suka untuk lihat balik semula kepada strategi yang kita buat sebelum ini. Okey, siapa yang terlepas sesi ini, sesi strategi pada 4 Januari yang kita dah buat pada sebelum ini, kamu boleh dapatkan bahan ini semua ni daripada kita punya grup Telegram channel, Pitin Studio. Search Pitin Studio. Search Pitin Studio dan kamu akan ada link-link yang kita dah sertakan untuk kamu download bahan-bahan ni. Bukan kata bahan saja, termasuk dengan video penerangan kalau kamu nak dengar penerangan apa yang strategi yang saya terangkan sebelum ini. Ini kelas-kelas kita sebelum ni lah. Okey, dalam strategi menuju SPM 2020 plus, okey, saya ada senaraikan 5 minggu ni. Minggu pertama nak buat apa? Minggu kedua nak buat apa? Minggu ketiga, keempat, kelima. Jadi siapa yang langsung kosong tak tahu nak buat apa-apa, kamu boleh ikut strategi yang saya senaraikan ni juga. Percaya dengan saya, 5 minggu ni insya-Allah 5 minggu yang bermanfaat dan kamu akan rasa dipenuhi dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan matematik tambahan. Kamu tahu apa yang kamu nak buat. Okey. Kalau kamu tak dapat skor A+ pun, saya nak target kamu semua A+ lah, ya. Kalau sekurang-kurangnya dapat A- pun sudah manis. Kalau tak dapat A- pun kamu boleh dapat B pun sudah manis. Saya tak pernah lulus pun ADMAT. Biasanya 1 angka je. Tapi SPM kalau kamu dapat gembira dengan result kamu B pun sudah manis dekat situ. Maka masing-masing tahu di mana kedudukan kamu masing-masing. Tapi semua hasrat, kalau boleh, semua orang lulus dengan cemerlang. Kita nak target A+, target tinggi. Syakira lulus, saya nak lulus, selalu gagal. Jangan target lulus mata-mata Syakira. Target at least kamu dapat A-. Baru kita punya usaha tu ke arah A-. Kurang-kurangnya tak dapat A-, dapat B+. Kan? Jadi target kita tu penting. Bagaimana cara nak target? Pada video yang sebelum ni, strategi saya dah tunjukkan. Baik, kalau kita lihat pada kita punya strategi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat dan minggu kelima ni. Okey, so saya fokuskan kepada minggu pertama dulu. Minggu pertama ni, minggu ni lah, start pada hari ni, Gambate, ya. Minggu pertama ni, kita nak fokus kasih kau hantam kau-kau punya. Kasih hantam kau-kau punya. Minggu satu kita nak kasih hantam kau-kau section C. Kenapa saya separatekan section C dekat sini? Sebab saya nak kamu yakin dengan section C ni untuk skor 20 daripada 100 markah. Paper 2. Okey. Kita dream big, betul. Kita ambil 20 daripada 100 markah. Kau kasih hantam.
So, saya rasa saya tak pandai lah gerakkan sepanjang garis lurus motion along straight line. Tak apa. Kamu kamu cari 2 ataupun 3 lah ya, 3. Bab yang betul-betul kamu boleh belajar, kasih hantam kau setiap hari mulai hari ini sampai hari Khamis. Sampai berapa hari bulan ni? Tengok ni. Sampai berapa hari bulan? Sampai 28 hari bulan ikut kalendernya ya. Taipusam ni. Taipusam ya. Ada Indian kat sini. Happy Taipusam ni 28 ni, minta maaf ya. Wish siap lah kan. Tak apalah, yang bercuti 28 bercuti lah kan, nak beraya kan. Sampai 27. At least setiap hari kamu dah boleh buat 2-3 soalan AMAT, 2-3 soalan AMAT, 2-3 soalan AMAT, section C sahaja. Minggu kedua kita akan fokus kepada A dengan section B. Minggu ketiga kita akan fokus kepada kita punya paper 1 part A, 12 soalan. Lepas tu part B pula. Lepas tu kita akan fokus final lab guys. Final lab dekat mana ni? Final lab ni kalau ikut kalender ya, strategi kita pada minggu terakhir sebelum SPM. Ui, gabra rasa kan? Rasa macam berembang. Weh, nak SPM betul ke ni kan? Sebelum ni bagi harapan palsu, nak SPM tunda. Nak SPM tunda. Nak SPM tunda. Agak-agak kali ni tak tunda lagi lah kan? Maka final lab pada minggu pada 19 hari bulan ni, insya-Allah lah kalau ada keizinan, kita akan cuba buat paper sebanyak yang mungkin lah. Kalau boleh 3-4 set lah. Tengoklah kita nak live macam mana sebagainya, kita akan boleh rancang balik semula. Okay, 19, 20, 21 guys. 22 ni dah tak ada nak buat apa-apa dah. 22 tu dah hari pertama exam dah kan. Dengar nak SPM beremang bulu roma kan. So beremang bulu roma tu daripada bulan 10, bulan 11 tahun lepas lagi. Kan? Tapi ditunda. Dia serupa macam bagi harapan palsu lah. Kau suka kat aku tak? Rasa suka kot bagi harapan palsu. Kita dah kerja-kerja, dia pergi ke depan lagi. Dia pergi ke depan lagi kan. So harap-harap kali ni tak pergi ke depan lagi lah. So tetap dengan 22 hari bulan. So semua orang boleh insya-Allah. Okay? So hari ni kita nak fokuskan kepada section C ni kan. Siapa nak kita punya bahagian ni macam mana setarget bersama dengan penerangan kamu boleh masuk Telegram channel Siapa dah join, okey, boleh cari channel link ni. Siapa yang belum lagi join, kamu boleh join Telegram channel Pitin Studio dan dalam tu ada link-link bahan yang kita dah share. Okey, kita teruskan kepada perbincangan kita pada hari ini. Kita nak fokus kepada ADMAT. Okey, e-book. Siapa yang dah download dan dah print? Nak tengok siapa yang dah bersedia ni. Dah siap download dan print. Boleh komen sikit. Siapa yang dah download dan dah print? Boleh komen sikit. Tinggalkan komen di ruangan komen. Tinggalkan komen di ruangan komen. Okey, Faiz, bagus. Losh, bagus Losh. Faris, Yus, alhamdulillah. Asyad, cantik. Print. Mia, dah, good. Sorry cikgu, tertidur tadi. Echah, Allah, tertidur pula. Tak sempat nak print. Okey, tak apa. Bahan ni kita dah distribute semalam lagi ya. Tak sempat, baru balik. Semalam kita dah print dah. Printer rosak, macam mana? Okey. Kelas ni free, boleh terus follow Telegram. Free of charge, tiada apa-apa bayaran dikenakan ya. Tak ada apa-apa pun kita harapkan, kita nak kejayaan semua orang. Kita nak bantu lebih ramai orang pelajar. Sebab tu kita minta kamu share dengan ramai-ramai lagi. Sebab kita nak bantu lebih ramai. Lagi ramai yang kita dapat bantu, lagi kepuasan tinggi pada kita ada. Okey? Tak apa. Nanti kalau tak boleh nak print tu, nanti kamu lihat balik semula lah. Ya? Kamu lihat, kamu ambil kesempatan untuk print balik semula. Okey? Nothing is impossible. Saya tak pernah lulus dalam ADMAT. Saya nak dapat B. Nothing is impossible. Kamu boleh guys. Kamu boleh. Kalau kena dengan gaya yang sebenar. Strategi yang sebenar. So guys, kita akan teruskan dengan paper ADMAT. Boleh ya? Kita mulakan sekarang ya. ADMAT paper 2 bahagian C. Ada berapa soalan? Ada 4 soalan. Masih ingat lagi tadi kata? Ada 4 bab, 4 soalan yang kita nak target dalam kita punya section C ni. Iaitu apa? Bahasa Inggeris penyelesaian segitiga. Iaitu solution of triangle. Nombor indeks, bahasa Inggeris index number. Gerakan sepanjang garis lurus, motion along a straight line. Pengaturcaraan linear, linear programming. Okey. Saya nak tanya dengan kamu. Okey, Sumayah kata nak A. Okey, Sumayah kalau you tengok strategi sebelum ni, kita nak A dan kita akan beritahu berapa markah yang kita nak. Kita fokus kepada digit number tu yang kita nak target tu. Tahu? Ya? Okey. Saya nak tanya, semua dah ready nak SPM betul? Dah ready lah, maksudnya mental dengan fizikal dah ready, cuma nak buat usaha lagi tambahan 5 minggu lagi kan. Apa 2 bab section C yang kamu semua nak jawab? Boleh senaraikan di ruangan komen. Bagi pendek-pendek je, SOT dengan index number IN je. Motion along straight line letak motion je. Motion, lepas tu pengatur cara dia linear law je letak itu. Okey, Asyad dia motion dengan index number. Nabil index number dengan motion. Oh, Nabil index number motion, baru tahu pula Nabil. Hukum linear, bukan hukum linear ya, linear programming kan. Sorry, bukan hukum linear, linear programming. LP. Solution of triangle, index number, Fatihah, SOT, Jen, pengatur caraan linear, motion, dua bab ya. Index number index dengan kita punya
programming, linear programming tu, pengatur caraan linear. Segitiga dengan indeks, Faris choose Syakira indeks, okey. Syakira satu lagi apa bab lagi? Satu lagi indeks number dengan apa? Arina hukum linear tak ada linear programming tau. Sorry, cikgu salah sebut tadi. Linear programming. Kat situ pengatur caraan linear tu. Okey. Hukum linear bahagian B, betul. Solution of triangle dengan kita punya index. Okey. So rata-rata yang dekat sini dia dah nampak dah fokus dan dia dah tahu dah apa bab. Kenapa saya selalu ulang-ulang benda ni? Benda ini yang akan masuk dalam exam section C. Kan? Dan siapa yang tahu kalau dalam level kamu, apakah bab yang saya akan jawab? Sebelum ni saya dah terangkan banyak kali dah saya kata dah. Dalam section C, apakah bab yang saya akan jawab? Ada dua bab favourite saya yang kadang-kadang saya mengajar pun saya tak sarankan pelajar jawab bab tersebut. Tetapi saya sendiri akan jawab kat situ. Ya, betul. Saya akan jawab motion along a straight line dengan solution of triangle. Kenapa? Sebab about a calculation dia tak ada melibatkan nak kena buat graf, dia tak ada masa panjang sedikit kan. Tapi relax dulu ya, tak ada masalah. Teruskan dengan perancangan kamu semua. Kamu semua dah tahu dah nak target apa. Kalau nak target bab apa, teruskan. Dalam masa seminggu ini sampai hari Khamis, all out pukul habis-habisan guys. Kasih hantam kau. 3 soalan, 4 soalan. 3, 2, 3. Kalau nak buat 2 je pun tak apa. Tapi kalau saya sarankan, pilih 3 chapter lah. At least ada 1 chapter yang backup. Takut kamu dah fokus 2 kan. Tiba-tiba, katalah kamu fokus nombor indeks dengan penyelesaian segitiga. Tiba-tiba ketika itulah penyelesaian segitiga tak ada idea. Rupa-rupanya, pengatur caraan linear, graf ni boleh pula aku buat. Ketika itu adalah backup kamu. At least kena ada 3 lah ya. Untuk backup, satu tu backup. Reserve. Macam main bola kan, ada reserve ya. SOT kalau dalam 3D tu confuse sikit kan. Okey. Jom tak apa, kita teruskan kepada perbincangan kita pada hari ini. Nothing is impossible ya. Kekalkan momentum hari ini macam saya sebutkan bahawa semua orang mampu capai A. Yang membezakan kawan-kawan kamu yang selalu A dengan kita adalah pergerakan kita, penerimaan kita tu laju ataupun slow. Kalau kita rasa kita jenis slow, kita tingkatkan usaha kita sendiri ya. So, matlamat kita semua sama, kita nak capai kecemerlangan. Lambat atau cepat, jangan terpengaruh. Oh, kawan tu tak apalah pandai. Kalau kamu kata kawan kamu pandai, kamu pun pandai. Semua orang pun pandai. Yang membezakan kita adalah perjalanan untuk kita ada proses kepandaian kita itu. Proses kepandaian itu, kadang-kadang orang kura-kura sedikit. Kadang-kadang orang macam kijang. Kan? Kadang-kadang orang laju je dapat. Kadang-kadang kita lambat sikit. Tak apa, kita go slow tapi kita steady. Go slow and steady. Dalam lama insya-Allah semua orang pun pandai. Tidak ada orang bodoh di dalam kita punya kehidupan kita ini. Semua orang pandai. Ingat, pegang betul-betul. Kalau ikan di dalam akuarium menganggap bahawa monyet yang panjat pokok itu pandai, ya paling pandai dalam dunia, maka dia akan dianggap sebagai dia manusia yang paling bodoh, sentiasa bodoh di dalam akuarium. Walhal dia ada kelebihan masing-masing. Faham maksud saya? Pernah jumpa tak? Satu pertandingan tu dalam kita punya akuarium, ceramah sikit. Dalam akuarium ada ikan, so adalah binatang-binatang lain. So pertandingan letakkan siapa yang panjat pokok paling cepat, boleh panjat paling tinggi, paling cepat, dia adalah paling pandai dalam dunia. Jadi maksudnya apa? Saya terangkan balik semula ya. Sekali lagi, kita kumpulkan, kita ada ikan dalam akuarium, kita ada monyet, kita ada binatang lain lah, kucing lah, anjing ke, harimau dan sebagainya kan? Lepas tu kita apa? Lepas tu, okey. So, adalah seorang ni duduk kerusi. Okey, haiwan-haiwan sekalian. Saya nak buat satu pertandingan ni, nak menguji siapa yang paling pandai dalam dunia ni. Siapa yang boleh panjat pokok ni paling cepat, sampai paling atas sekali, dia adalah binatang yang paling pandai dalam dunia. Jadi, kamu anggap-anggap siapa yang paling pandai dalam dunia? Maka, monyet inilah naik ke atas terus sampai paling pandai dalam dunia. Dan kalau sekiranya ikan yang di sini menganggap bahawa monyetlah binatang yang paling pandai, dia akan rasa lemah dalam ni. Dia akan rasa lemah dan dia rasa loser. Bila dia rasa loser, dia kata apa? Loser dia kata, akulah manusia, akulah binatang yang paling bodoh dalam dunia. Walhal kalau ditukar pertandingan itu, siapa yang boleh berenang paling lama, berada di dalam laut paling lama, maka ikanlah paling pandai. Maksudnya apa di situ? Setiap individu itu mempunyai kelebihan dan kepandaian masing-masing. Tapi matlamat kita mesti capai dengan apa yang kita nak. Ya, kita kena tahu kita nak apa dan kita capai di dalam bidang masing-masing. InsyaAllah semua orang boleh percaya. Okey, tak nak panjang-panjangkan cerita, kita terus kepada section C. Apa tu? Datuk Farid mula sesi motivasi, mantul, mantap Pak Abu. Saya memang minat facilitator ni daripada UM dulu. Tapi itulah, buat apa kan, kita nak motivasi sebab kita pandai matematik. Kita selit-selit sikit dalam motivasi dalam matematik. Okey guys, tengok soalan ni kita dah nampak dah. Bab apa ni guys? Bab apa ni? Tengok, kita dah tahu dah. Okey, saya nak target 2 bab dulu ya. Kita nak buat 2 bab.
Pilih solution of triangle dengan index number. Kalau ada masa nanti baru kita pergi motion, last kali baru pergi linear programming. Boleh ya? Yang pertama saya pergi kepada solution of triangle. Yang kedua saya pergi pada index number. Yang ketiga saya pergi kepada motion ke? Tak apalah, kita pergi linear programming lah, majority linear programming. Yang keempat saya pergi motion lah. Alamak, pilihan hati kat tempat terakhir sekali. Tak apalah ya. So first kita tengok SOT dulu tau. Tengok SOT dulu. Okey. Dalam SOT, solution of triangle, yang paling penting yang kita kena tahu adalah sine rule ataupun cosine rule. Sine rule ataupun cosine rule. Okey, kita tengok dekat sini. Diagram 15A shows a quadrilateral ABCD such that angle of ABC and angle of ADC are obtuse. Guys, cakah ni maksudnya apa? Siapa boleh bantu dengan saya? Apa yang dimaksudkan tentang cakah? Obtuse. Apa maksud obtuse tu guys? Obtuse. Obtuse ataupun cakah, sudutnya mesti lebih besar daripada 90, kurang daripada 180. Dia berada di sukuan yang keberapa ni? Kita belajar trigo. Berada di sukuan yang kedua. Lebih 90 kurang daripada 180. Sukuan yang pertama kita panggil apa? Kita panggil bahasa Melayunya kita panggil sebagai sudut tirus ataupun sudut bahasa Inggeris kita panggil sebagai acute. Comel, acute. Kan? Acute je, kecil-kecil je kan. Kurang daripada 90, lebih daripada kosong. Dan kita punya yang satu lagi adalah reflex lah. Tetapi dalam bab ni tak ada reflex lah. Sebab segitiga tak ada reflex ya. Segitiga tak ada reflex. Maka kita obtuse dengan acute saja dalam kita punya segitiga. Baik. So ingat tau, keep in mind. So for the ADC and ABC both are the obtuse angle. The angle should be more than 90 degree but less than 180. So calculate the angle of ADC. So ADC ni guys, kamu tengok dekat sini. Okey, selalu saya bagi tips kamu mudah je. Okey, yang paling penat kita nak jawab bab ini, kita nak tentukan adakah aku nak kena pakai sin, adakah aku nak pakai cos. Ini adalah persoalan paling penting yang kita perlu jawab. Baik. So sin rule dengan cos rule ni guys. Cosine rule dengan sin rule. Okey, saya selalu sebut dengan pelajar-pelajar saya, bab ini kalau kamu nak master, kamu kena tentukan cosine. Kita buat macam ni lah, macam nak tentukan ada orang COVID-19 ke tak ada orang COVID-19, dia ada RTG dengan tu kan, ada test dia kan. Maka kita akan test cosine rule juga. Cosine rule ni saya ambil mudah je. Okey, kita simple je, kita kata cosine rule hanya akan kita pakai sekiranya ada dua kes je. Yang mana kedua-dua kes ni ada tiga info ni. Apa tiga info dia? Ketiga-tiganya panjang ABC. Tak ada info keempat, tak ada info yang dua je. Ada tiga info je. Tiga info, ketiga-tiganya panjang, maka kena pakai cosine. You pakai sin memang out, tak boleh pakai. Take note take note benda ni. Yang kedua, bila ada PCO. Siapa belajar dengan saya, sukalah PCO tu. Pernah dengar PCO tak? Siapa yang belajar dengan saya? Siapa yang first time saya perkenalkan perkataan PCO? Apa itu PCO? Tengok kamera. Apa itu PCO? Tadang! PCO. Peace. Ni peace. Nampak peace kita boleh berubah-ubah. Saya nak buat peace. Ada perempuan dia suka peace macam tu. Kan? Ada perempuan dia suka buat peace macam ni. Kan? Ada perempuan dia suka buat peace macam ni. Ada lelaki yang suka buat peace macam ni. Kan? So, peace kita terpulang peace kita kat mana lah. Kita tengoklah peace apa yang kita ada. Apa yang peace yang kita sebutkan ni? Ada dua kes kan? Cosine. Pegang betul-betul ya. Ini tips yang paling berguna sampai exam kamu ni. Cosine hanya kita akan pakaikan sekiranya kita ada dua kes. Kes yang pertama, sekiranya ketiga-tiganya panjang. Kita ada panjang, kita ada panjang, kita ada panjang. Berapa info yang kita ada? Kita ada panjang ketiga-tiganya, maka maksudnya ini confirm pakai cosine. Try lah pakai sin, confirm takkan dapat. Okay. Yang kedua adalah PCO. Shah Alam, PCO, Maharaja Laut Mega. Siapa nama tu? AC Mizal. Shah Alam, PCO dulu VVV. Lepas dengan gempak Maharaja Laut Mega tu, lepas seminar dekat Shah Alam, terus tukar warna PCO. Sampai hari ni dia pakai PCO. Buruk benar dengar bunyi apa tu? Allah, rumus silakan. Tak maulah, itu semua pakai rumus sendiri-sendiri lah tu ya. Nama-nama pelik-pelik saya tak nak sebut secara umum ni, ramai ni. Ada lelaki, ada perempuan kan. Rumus pelik-pelik tu boleh gunakan untuk diri masing-masing lah ya. Okey. So maksudnya PCO, bagaimana PCO kita? Ikutlah kalau kita ada panjang ini sudut untuk PCO yang ini ya. Nampak PCO? PCO macam mana? PCO macam tu. Nampak PCO? Kan? Ataupun mungkin kita ada kalau nak jadikan PCO A dengan B. Maka PCO daripada atas, PCO, nampak PCO.
Yang ini confirm kena pakai apa? Kena pakai cosine. You pakai sin out. Tak boleh jawab. Confirm tak boleh jawab. Tapi sir, kalau saya ada panjang dan saya ada sudut. Guys, nak pakai apa ni guys? Senang hafal, janji berguna. Okey, tak apa Aidil, teruskan dengan usaha kamu. Sir, kalau sin pula. Okey, sir saya kata. Selain daripada dua kes ni, ingat selain daripada 3 info yang 2 kes ini, kita akan pakai sin. Ingat so untuk HR, ya, ambil pegang betul-betul. Selain daripada 2 kes ini, kamu akan pakai sin. Kita pakai sin ataupun sin, ya. Okey, apa maksud sin? Apa maksud sin? Kamu tengok, contoh macam ni. Ada berapa info sekarang? Kita ada panjang, kita ada panjang, kita ada panjang, kita ada sudut. Ada berapa info? Ada 4. Nak pakai apa? Nak pakai apa kalau 4 ni? Pakai sin. Pakai sin. Alamak sir, boleh tak saya nak pakai cosine juga? Okey, kalau 4, kalau 5, 6 dah cukup lah kan? Sebab ada 3 panjang, 3 sudut kan? Kalau ada 4, ada 5, ya? Kalau ada 4, ada 5, kamu boleh pakai apa? Kamu boleh pakai sin, kamu boleh pakai cosine. Tapi saya kata lupakan cosine. Cosine ni macam benda yang remeh sikit lah ya. Kita hafal untuk cosine tu bila susah wajib pakai 2 kes ni saja. Sir, saya ada macam PCO tapi sudutnya bukan macam ni. Sudutnya kat sini. PCO tak ni? Kalau buat kata idea tadi, sudut celah kangkang tadi, minta maaf ya. Okey, ada sudut PCO tak kat sini? Tak ada PCO pun. Kan? Macam mana PCO? Yang ini maka kena pakai apa? Kena pakai sin. Cosine tak boleh pakai. Cosine tak boleh pakai. Faham ya? So, cosine hanya ada 2 kes sahaja yang wajib kamu pakai. Wajib tau, saya sebut tentang wajib. Wajib kamu pakai, kamu tak boleh pakai sin, pakai cosine je. Bila ketiga-tiganya panjang ataupun PCO. Yang perempuan yang comel-comel selalu suka tangkap gambar piece macam tu. Cikgu, kalau kata Haikal kat sini tak ada Haikal Kalau Aidil ke Nabil ke kan, buruk benar kalau comel nak buat gaya perempuan gitu kan. Comel. Peace. Kan? Jadi kita kena pakai sin, ya. Cosine kita pakai 2 kes ni. Okey, now kita tengok pada soalan kita. Guys, ada ketika macam ni tau guys. Saya jumpa soalan, saya jumpa kes macam ni sir. Nak pakai cosine ke nak pakai sin ni? Sudut ketiga boleh carilah. Bila nampak ada 2 sudut, maka kamu boleh completekan satu lagi sudut, maka kamu dapatlah theta masing-masing, maka dah ada 4 info. 180 tolak-tolak kan. Maka kena dapat angle kita. Okey, tak apa, kita tak payah panjang-panjang. Kita pergi pada soalan kita. Baik. Kalau kita perhatikan kita punya ADC guys. Okey, saya sepadam ya untuk info-info PCO ni semua ya. Ingat PCO, ingatlah Cikgu Farid ya. Okey, kenapa tak terpadam? Okey. Baik, kalau kita perhatikan dekat sini, dia nak sudut ADC. Okey, kita kena pasti segitiga ya. 4 tak ada tau, segitiga je. Segitiga ADC yang ni kan. Fokus kat sini saja. Okey, ada berapa info dalam kita punya segitiga yang di bawah ni? Ada 3 info. Apa info yang kita ada? Kita ada panjang, dan kita ada sudut. Oh, kita test. Kalau 3 info test, adakah kena pakai cosine? 3 info ni, 3 info ya. Kena pakai cosine tak? Tak boleh pakai cosine. Adakah ketiga-tiganya panjang? Tidak. Adakah dia ada PCO? Tidak ada juga. Maka kalau tidak ada, yang hanya boleh pakai sin saja. Kamu tak boleh pakai cosine. Ingat Ingat benda tu tau. Ini cara dia kita nak hafal. Kita nak test lah, nak buat ujian. Jadi sudut yang dia nak cari adalah sudut ADC, sudut D lah kan. Sudut D. ADC maka sudut ni lah nak cari. Maka kita lihat. Okey, ini cantik lah sebab dia bertentangan. Okey ya. Nak cari sin ke nak cari cos, nak gunakan sin. Ingat Kalau sin nak cari sudut tau. Yang ni nak cari sudut. Kalau nak cari sudut, kita mulakan dengan sudut. Iaitu sin theta dulu. Boleh sin theta. Bahagi dengan pasangan couple yang bertentangan dengan dia. Siapa couple dia? Bertentangan dengan dia. Panjang dia lah. Berapa couple dia? 7.71. 7.71. Okey, kita akan bandingkan kita punya pasangan couple yang berlainan. Mana couple yang satu lagi yang kita ada complete? Yang kita ada couple satu lagi adalah yang ini. Tapi jangan lupa ya, 22.18 tu kita punya sudut kan, kita kena ada sin Ada pelajar yang terlupa nak letakkan sin kat sini, jawapan merepek-repek. Okey, bahagi dengan apa? Siapa couple dia? 3.46. Tada! Mudah je. Pindahkan. Sebut-sebut tentang couple ni, ada tak siapa yang tengah couple dan tengah frust sekarang? Buang perasaan tu semua ya. Buang perasaan tu. Kekal fokus ya. Siapa yang rasa nak cuba-cuba, nak try crush ke kan? Cakap cerita benda-benda yang murni je sekarang.
Benda yang happy je. Benda yang menyakitkan hati, benda yang tak tahu lagi sakit hati tak sakit hati, kita lupakan. Kita fokus tentang SPM kita dulu, ya. Okey. Okey. Kalau ada boyfriend yang tengah duk sakitkan hati kan, tinggalkan je. Ramai lagi, masa depan kamu jauh lagi, ya. Fokus kepada SPM kita, habiskan SPM kita, ya. Alright. Okey, so selesaikan kat sini. Berapakah sudut yang kita dapat? Tolong seorang tekan kalkulator. Tolong tekan kalkulator seorang. Berapa kamu dapat kat sini? Saya nak couple dengan AdMatch Shakira Ali. Okey, cun. Jomblo happy. 57.27. Okey, maka inilah sudut kita 57.27. Betul tak sudut kita yang ni? Betul tak? Siapa tinggal macam ni, siap buat tanda dengan yakin dekat situ. Kadang-kadang keyakinan kita, keyakinan yang tidak membawa apa-apa erti. Yakin yang sia-sia sahaja. Kenapa? Kenapa? Kita kena reflect balik. Faris Juz dah kata salah dah. Kenapa Faris Juz salah ni, Faris? Kenapa cikgu kata tinggal macam ni salah? Ingat balik tak kita kena buat apa? Sebab dia ada sebut dengan jelas. Sudut ADC ni sudut apa ni guys? Sudut cakar. Overconfident. ADC. Maka kalau kita tengok gambar rajah pun sudutnya lebih daripada 90. Mana boleh 57 kat situ? Kan? Maka nak buat apa? Simple je guys. Kalau kata nak tahu cakar, kamu ambil 180. Tolak je dengan 57.27. Maka kamu dapatlah 122.73. Maka inilah sudut kita yang sebenar yang kita nak. Betul ya? 122 pula. Betul lah. 122 kan? 122.73. Tak dapat? Echah tak dapat Echah. Echah tekan kalkulator pelan-pelan Echah. Ambil sin ni, buat satu persatu. Kurungan penting Echah. Kena buat kurungan betul-betul. Kalkulator mesti mode dalam degree lah. Sebab ni kita main yang degree tau. Saya kat atas tu D. Sin 22. Kalau se kan? Okey, boleh tunjuk ni tak? Take time tak apa, betul lah. Ideal nampak tu. Senior, bukan senior lah. Ni top student ni dekat Sungai Besar ni. SDM. Ideal ni. AdMat dia semua tinggi ni. Sentiasa A ni. Top student nombor 1. Okey. Okey, kejap. Apa ni tadi? Tengok kejap kamera ni. Tengok kamera. Okey. Kalau kan, kalau soalan yang panjang-panjang macam tu, nak tekan macam panjang-panjang, saya suka tekan satu persatu tau. Macam yang tadi kan, saya buat apa tau? Saya tekan sin 22.18. Saya tekan enter dulu, tekan sama dengan dulu. So, bahagi dengan 3.46, sama dengan dulu. Darab 7.71, sama dengan dulu. Baru arc sin answer. Baru kita dapat 57.27. Buat satu persatu. Boleh ya? Buat satu persatu. Okey, bukan cakap tu memang laju. Kamu tengok balik dekat skrin. Dia orang tak nampak skrin tu. Depan nampak skrin. Echah ya. Okey, Echah ni Echah. Ni. Okey, tekan satu-satu. Buat yang ni dulu, bahagi dengan yang ni. Lepas tu darab dengan yang ni, baru kamu aksin tu lah, sin negatif 1 tu. Boleh Echah Okey. So, jom kita teruskan lagi. Baik. Pergi kepada bahagian nombor 2. Okey, nombor 2 ni. Okey, ni ada sikit kesilapan teknikal ni. Tadi baru pasal ni. Ini patutnya B. Ini patutnya shortest distance B to A. B to AC ya. Tolong betulkan sikit ya. Tolong betulkan sikit kat nota masing-masing. Ini B to AC ya. From B to AC. Okey, Echah kalau dah dapat bagi tahu rasa. Kalau tak dapat maklumkan juga, nanti kita akan bantu. Kita minta Ideal bantu ke, Nabil bantu ke. Dia orang ni pakar-pakar kalkulator ni semua ni. Ada hackers kalkulator pun ada juga tu. Okey, panjang BE. Dia minta kamu cari panjang BE ya. Cari panjang BE, diberi titik E terletak di atas AC. Oh, titik E ni terletak atas AC tau. So, E kita ada kat sepanjang AC ni lah. Boleh ya? Okey. Dia kata E terletak sepanjang AC dengan keadaan BE dia adalah jarak terpendek. Ini keyword dia guys. Jarak terpendek dari B ke AC. Okey. Jarak terpendek B ke AC. Ini keyword dia guys. Bila nampak shortest distance, kamu kena ingat dia mesti ada 90 darjah. Okey. Okey, boleh buka boleh share dekat sini sekejap. Kita punya ni dekat whiteboard. Okey, kalau kamu tengok dekat sini ya. Kamu tengok di sini. Katakanlah saya ada panjang. Kita boleh fikir logik lah. Kalau kita ada titik B kat sini. Okey. Dan kita nak tentukan sepanjang AC kita. Apa yang dimaksudkan B ni adalah shortest distance nak pergi kepada AC. Sudut dia. Dia mesti ada 90 darjah. Inilah shortest distance kita. So, kenapa saya yakin sangat dia 90 darjah situ? Logik lah. Sebab adakah E kat sini? 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 Ini semua jadi hypotenuse ni, nampak? Nampak tak? Antara kita punya panjang-panjang yang saya tunjukkan, yang mana adalah shortest distance, jarak yang terpendek. Okey, jarak yang terpendek. Maka jarak terpendek adalah jarak yang inilah.
inilah kita punya BE kita. Yang mana kita perlu jadikan dia sebagai 90 darjah. Okey, kita lihat balik kepada skrin kita. Jadi dalam skrin ni kita kata apa? Tengok ya. Kita sepadamkan ini dulu. Alamak, tertinggal soalan nombor 2 lah betul lah area tu itulah. Kadang-kadang keyakinan itu, overconfident itu tidak membawa apa-apa erti. Inilah contohnya. Okey. Kita pergi pada soalan nombor 3 sekejap. Saya habiskan nombor 3 dulu. Soalan nombor 2 dulu lah kau. Sebab takut ada kaitan tu. Area guys. Area pun PCO lah. Area tu. Sorry Amira ya. Area pun PCO. Ingat area, ingat PCO. Tapi area PCO dia lain sikit. Okey. Area apa dia nak? Area ABC. Okey. Area ABC. Dekat atas. Jadi tengok ABC ni kan segitiga ni. Sebelum tu kamu kena tahu salah satu sudut. Ada berapa info segitiga yang saya warnakan warna biru atas? Segitiga tu ada 3 info. Soalan saya, adakah kita perlu pakai cosine rule? Kita test dia. Adakah ketiga-tiganya panjang? Betul lah, tiga-tiga panjang kan? Kita ada panjang, kita ada panjang, kita ada panjang. Maka confirm kita kena pakai cosine rule. Faham ya? Tak payah test PCO lagi lah. Dah confirm ini kena pakai cos sebab tiga-tiganya panjang. Maka kita sebab nak cari area ni, dia mesti 1/2 AB sin C. Ini pun sudut celah juga ni. Ini pun dia punya celahan juga ni, PCO juga. Okey, tak apa. Maka kamu kena tahu salah satu sudut sebab tiga-tiga dah panjang. Okey, nak cari sudut mana? Okey, katalah saya nak cari sudut sini boleh? Maka untuk cos, okey, tengok untuk cos nak cari theta tu kan. Okey, cara bagaimana nak cari cos? Okey, kalau cos dia ada satu pasangan couple je. Kalau sudut theta ni, yang ini akan jadi big brother kita. Bukan 7.71 Ada kata, sir, 7.71 kan paling panjang, maka dia big brother. No. Dalam cos, ingat baik-baik ya. Dalam cos, big brother ditentukan oleh pasangan mana yang kita nak jadi. Big brother, ya, big bro kita. Maka big brother kita jadi 4.07. Maka macam Pythagoras theorem, tengok ya. 4.07 kuasa 2. Okey, 4.98. 4.98 side tu kuasa 2. Tambah dengan 3.46 kuasa 2. Boleh ya? So, tolak dengan 2, darab balik dengan 4. Siapa yang terlupa habis benda ni, tolong kena revise balik. Macam mana nak dapatkan formula ni ya. Kalau terlupa habis tu, maksudnya kalau nak jawab soalan ni, bahaya sikit lah. So, kita ada cos dengan theta yang kita nak tadi lah. Maka selesaikanlah pindah-pindah. Okey, yang ni kena buat pelan-pelan ni. Kena buat pakai kalkulator Okey. Alamak, saya tak ingat lah kalkulator kita ada kat laptop satu lagi rasanya. Sini tak ada. Saya nak confirmkan dulu. Tak ada lah. Saya tak bawa kalkulator kat sini. Kat laptop satu lagi kena ambil. Tak apalah. So, ini saya pakai kat ni. Tolong kirakan sekejap. Pakai kalkulator masing-masing. Tolak je. 4. Okey, ikut sama-sama ya. Kalau tengok dekat skrin ni, tak payah tengok kat skrin. 4.07. Nanti Echar kata laju betul. Kuasa 2, 4.07 kan. Tolak dengan 4.98 kuasa 2. Tolak lagi dengan 3.46 kuasa 2. Lepas tu bahagi tau. Bahagi, buka kurungan, negatif 2 darab dengan 4.98 darab dengan 3.46. Lepas tu shift cos. Okey, ni pakai kalkulator je ni. Answer. Berapa kamu dapat? Berapa sudut yang kita dapat? Berapakah theta yang kita dapat? Theta yang kita dapat adalah 54.10. Betul ya? Saya dapat 54.10. Siapa pakai kalkulator? Tolong sahkan. Betul tak jawapannya? Tapi adakah itu sudut kita guys? Sesemula. Kena bawa software. Tolong ambil software boleh? Software kita. Dekat dalam desktop. Dekat okey, boleh bagi masa dekat saya sikit tak? Saya ambil software jap, software ni. Sambil-sambil tu yang lain boleh jawab soalan-soalan lain sekejap. Saya bagi 1 minit je. Hadis ni. Hadis ke pendrive boleh. Okey, bagi sekejap tau, ya. Hadis ni. Pendrive ni boleh.
Ini dah ya. Okey dah. Dah mute. Mute. Dah. Okey. Right, jom guys kita teruskan. Tak apa, yang ni kamu tekan kalkulator ya. Macam mana nak tekan kalkulator? Saya ingat proses ni saya tunjukkan dapat 54.10 ya. Okey, kita teruskan dulu. Tapi jawapan kita bukan 54.10 tu guys. Bukan 54.10. Kenapa? Sebab apa bukan 54.10? Sebab sudutnya masih sudut apa? ABC ni adalah sudut kita punya cakah. Oh, tak ada kena-mengena lah. Sebab ini dah cakah. Yang ini adalah sudut tirus kan. Okey, tak ada masalah lah. Memang jawapan kita lah 54.10. Okey, dapat tak? 54.10. Okey, tak dapat Kejap. Ada dapat jawapan beza. Sekejap. Kita confirmkan dulu sekali lagi. 4.07, kuasa 2, tolak 4.98, kuasa 2, tolak 3.46, kuasa 2. Sekejap dah berkonfirm sebab ada pelajar dapat jawapan lain. Bahagi 2 darab 4.98 darab 3.46. So shift cost answer. Kenapa 3.46? Kenapa 3.46? Sepatutnya berapa? Kenapa 3.46 baru perasan. Sepatutnya berapa? Ya Allah, kenapa kita pakai 3.46 Astaghfirullahalazim. Siapa yang tegur tu? Terima kasih Asyad. Sepatutnya 7.71. Sepatutnya 7.71. Terima kasih Asyad ya. 7.71. Okey, berapa saya ambil jawapan Asyad tadi? Okey, berapa Asyad dapat tadi? 28 28 point. Betulkan tanda kita balik. 28.6655 67 lah ya. Okey, saya ambil yang tadi tu, saya tersilap ambil yang ni. Sepatutnya segitiga yang kat atas kan. Sepatutnya 7.71 side kita dengan yang ni. Okey, dah dapat 28.66 28.66 20.67 lah ya. Okey, so bila kita dapat tu baru kita akan pakai PCO. Area kita apa? Area kita sama dengan 1/2. Okey, PCO yang ni sebab ni sudut kita dah ada Sudut kita apa? 1/2. A kita yang inilah 4.98. Darab B kita yang inilah 7.71. Sebab kita ada sudut di celahnya. Sudut yang ni. Berapa sudut ni? Sudut yang baru kita cari tadi. Kamu kena signkan dengan 28.667. Selesaikanlah. Kita akan dapat area kita. Berapa area yang kita dapat ni? 4.98 darab 7.71. Okey, bahagi 2. Darabkan dengan sin 28.67. So, kita dapat 9.21. Syad, betul Syad? Tolong double confirm. 9.21. Unit dia adalah sentimeter lah ya. Sentimeter kuasa 2. Double confirm dulu. Ni tak ada pakai kalkulator je. Kadang-kadang saya salah tekan ni sebab nak laju sangat. Okay, darabkan dengan sin 28.67. Betul lah Syah Saya dapat 9.21. Okey, settle bahagian kita punya luas ya. Okey, tadi kan shorter distance saya kata. Maksudnya, kalau ingat balik tadi shorter distance macam mana? Sudut kita panjang kita ni mesti jadi 90 darjah. Okey guys, nak pakai apa ni guys? Nak pakai apa? Kamu boleh pakai, kalau saya lukiskan kan balik yang kita nombor 3 ni, kamu boleh pakai source catur aja. Sebab apa? Kamu ada Pythagoras theorem kamu boleh pakai. Kalau sudut tu kalau boleh kita jadikan 2 tempat perpuluhan. The best one is 4 significant figure lah kan. Pun boleh juga 9.210 kan. 2.10. 4 significant figure. Boleh terima. Ya. Okey, kita fokus balik semula kepada AB tadi. ABE. Maksudnya ABE tu kalau saya buat ni, inilah E kan. Inilah E kita. Maka ABE kita, dia akan jadi kita punya sudut kita punya 90 darjah kat situ. Kan? Sini adalah 90 darjah. Okey. Jadi kan kita dapat sini 28 tadi. 67 sudut. Inilah 4.98. Maka dia nak cari panjang BE kita. Okey. So, apa yang kita nak buat ni? Apa yang nak buat ni? Kalau sebaiknya, kita boleh pakai apa ni? Kita boleh pakai soh cahtua tu lah. Pakai soh cahtua. Kenapa saya kata boleh pakai soh cahtua? Sebab ini confirm sudutnya adalah 90 darjah. Maka, kita nak pakai apa ni? Inilah hypotenuse kita. Okey, yang ini adalah bertentangan ni. Ini adalah opposite. Ini adalah adjacent kita. Maka yang nak cari adalah opposite kan. Maka kita akan pakai soh lah. O dengan H lah sebab kita ada H. So, sin kita punya 28.67. Opposite yang kita nak cari adalah BE. Bahagikan dengan hypotenuse kita 4.98. Dah, kamu akan dapat BE kita. Okey. Darabkan. Kita punya 4.98 darab dengan sin 28.67. Kawan? 4.98 darab dengan kita punya sin 28.67. So, kita akan dapat 2.39. Betul ya? 2.389. So, ini adalah kita punya
panjang untuk kita punya BE. Okey, dapat jawapan yang sama tak? 4.98 kita darabkan dengan kita punya sin 28.67. Kita dapat 2.389. Boleh ya? Okey, alhamdulillah. Jadi maksudnya dekat situ guys, kita dah dapat apa? Kita dah dapat BE lah, settle masalah kita. Okey. Kita lihat pada soalan seterusnya, dia kata apa? Plane untuk ABC is raised vertically to the base ACD. Okey, satah ABC ditegakkan sehingga berserenjang kepada tabak ACD. Mana ACD? Okey. So, seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Kamu nampak tak bentuk apa sebenarnya yang ditunjukkan ni? Maksudnya, kalau kamu boleh bayangkan kan, kalau triangle ni jawapan beza sikit-sikit boleh terima ke? Boleh dia ada plus minus, jangan risau dia ada plus minus untuk ni. Kamu ikut kamu punya jalan kerja kamu. Jangan kamu tengah kira lain, tiba-tiba tekan kalkulator, sekali kamu gunakan benda lain. Ikut je flow dengan kamu ini. So dia ada plus minus, jangan risau sebab kita banyak pembundaran kat situ, ya. Dia ada jawapan-jawapan yang boleh dia terima, ya. Okey, apa yang saya nak tunjukkan? Apa maksud dia guys? Dia kata apa? Kita punya ABC ni ditegakkan sehingga bersenjang kepada tapak ACD. Maksudnya apa? Kalau kamu boleh bayangkan, kita punya B ni dia macam tarik naik atas tau. Okey, boleh tengok sini tak? Ada kertas apa-apa? Punya satu kertas. Saya nak tunjukkan satu benda. Satu benda. Okey. Kamu bayangkan, okey, kalau kita punya keseluruhan A4 segi 4 tu kita tunjuk kat sini jap. Okey, katakanlah kita punya segi komputer. Ni. Okey, katakanlah kita ni tapak kita. Ini tapak kita. Okey. Ini titik B tadi. Apa yang dia buat tau? Dia akan angkat kita punya satah ni untuk jadi tegak ke atas. So, end up dia akan jadi apa? Dia akan jadi macam ni. Dia bukan macam ni. Tinggi dia tapak jadi macam ni. So, sebenarnya dia jadi bentuk 3D. Dia bentuk 3D. Boleh nampak ya bentuk 3D. Okey, kita tengok balik semula kepada soalan kita. Jadi, kalau kita naik kat sini, maksudnya saya boleh katakan bahawa sudut ni bila dia tegak, yang ni adalah sudut 90 darjah. Boleh nampak tak sudut 90 darjah? Dia dah jadi satu bentuk yang mana macam paper tadi dah terangkat ni. Asalnya yang ni, dia tidur kat bawah. Dia angkat naik ke atas, dia akan jadi bentuk macam ni. Nampak? Dia bentuk yang ni. Yang mana sudut BE ni, panjang BE ni, dia jadi macam tegak ke atas. Yang ni akan jadi sudut 90 darjah kalau saya sambungkan dekat sini. Okay. So, kalau saya boleh lukis sekali lagi, kalau nak tengok balik semula. Kita ada A, D, C. Okay, kamu tengok ya. Asalnya, kita punya B kat sana tau. B kat sana tau. Dia macam tidur. Lepas tu kita akan angkat B ni naik tegak. Bila naik tegak, sebab tu dalam gambar rajah kamu lihat, dia jadi bentuk 3D. Dia dah ada kita punya bentuk 90 darjah. Jadi, mudah je lah kat sini. Sebab dia bagi BE kita dah cari tadi. 2.389 2.389. Lepas tu kita punya ED dia bagi ni. ED 2.06. Pakai Pythagoras theorem lah. Ini lah kita punya ED. 2.06. 2.06. Lepas tu dia nak cari panjang BD guys. So kamu pakai Pythagoras theorem je, nampak? Kalau kamu boleh nampak dia adalah bentuk Pythagoras theorem, segitiga bersudut tegak. Maka yang ini kuasa 2 tambah yang ini kuasa 2, punca kuasa keseluruhan, dapatlah kita punya panjang kita punya BD tu. Bentuk dia bentuk tegak kat situ. Okey. So teruskan kepada soalan yang lain. Okey. So inilah solution of triangle. Okey, yang kedua guys, masih bersama dengan cikgu tak ni? Ke dah sendu dah masing-masing? Solution of triangle, masih bersemangat lagi? Masih ada energi lagi nak teruskan lagi? Boleh bagi korang komen sikit, masih ada tak? Masih ada kekuatan untuk teruskan lagi? Kekal fokus, ya. Alihkan perhatian yang lain, fokus kepada pembelajaran kita sahaja petang ni. Okey, boleh ya? Okey, alhamdulillah. Okey, good. Right, so kita pergi kepada index number. Boleh ya, index number ya? Nak pulun sampai akhir ni sir. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, dalam index number kamu tengok dekat sini. Okey, index number adalah topik yang favorite lah. Topik yang favorite. Jom kita selesaikan sama-sama. Baik, table 14 shows the price indices and the weightage for the 4 items ABCD used in the production of a type of food. Maksudnya apa? Mencuba untuk fokus. Nak hilang fokus dari Rizan tu daripada pagi kelas tu. Okey. Maksudnya ada satu food tu dia ada bahan-bahan dia. Okey, nak siapkan satu food tu mungkinlah roti apa-apa kan. Maka dia ada perlukan A, perlukan B, perlukan C, perlukan D lah bahan dia. Mungkin tepung lah, tepung penaik lah, gula lah, apa benda semua kan. Inilah price index dia, inilah weightage dia. Okey, semua dah pernah jumpa kan bab ni, saya tak perlu explain panjang lebar. Kita terus fokus kepada soalan saja. Macam tadi saya tunjukkan source catur tu, cosine dengan sine rule tu sebab ada yang pelajar yang masih tak
Masih tak mampu lagi nak tentukan nak pakai cosine ataupun sin, ya. Okay, the composite index for the cost of making food for the year 2017 based on 2015 adalah 105.6. Guys, composite index, indeks gubahan. Indeks gubahan I ke ataupun I bar? I ataupun I bar? Dia adalah apa? Dia adalah I ada bar. I bar, ya, Syed, ya. Okey, I bar. Tahun berapa? Tahun 2017 kepada 2015. Letaklah 17/15. Okey, persoalan kita sekarang. I bar, ya. Okey, persoalan kita. Sekarang ini, apa maksud I bar? I cap. Apa maksud I bar ni? I bar ni maksudnya price index bukan untuk item. Ini untuk item. Ini price index biasa je ni. Tapi dia boleh, I bar adalah keseluruhan kita punya cost untuk buat kita punya food tadilah, kalau roti-roti. Bagi kita nak pakai apa? Maksudnya dia kata I bar kita adalah 105. I bar ni dia boleh pakai dua formula. Yang weightage boleh pakai, nak pakai price pun boleh. Price bagi price tu. Tapi sebabkan kita ada weightage, maka apa kata kalau saya cadangkan, sebab nak cari kita punya value of X. Value of X kat sini. Kita pakai formula yang weightage biasa lah. Nak buat macam mana? Setiap I ni, ini I tau, ini I. Ini I apa? Ini I 17/15. Okey. Jadi 100 darab dengan 4, tambah apa? 120 darab dengan 3, tambah dengan X darab dengan 2, tambah dengan 106, darab dengan 106 lah. Bahagi dengan jumlah weightage. Berapa pemberat dia? Berapa pemberat dia? 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 lah kan? 7, 10 lah kan? Bahagi dengan 10 sama dengan 105.6. Algebra guys, come on. Pindah-pindah. Berapakah X yang kita dapat kat sini? Kan? Kira sepantas yang mungkin. Berapakah X yang kita dapat kat sini? 105.6 darab 10. Tolak 400. Tolak 360. Kan? Tolak dengan 106. Okey. So, bahagi 2. Berapa kita dapat? Saya dapat 95. Dapat 95 tak? Okey. Maksudnya, 98 Faris ni? Alamak, saya salah kira ke? Kira balik semula tengok. 105, 1056 lah. Sudah 10 kan? So, tolak 400, tolak 360, tolak dengan 106. Lepas tu, saya bahagikan dengan 2. Saya dapat 95. Okey. Faris, check balik Faris ya. Kita dapat 95. Maka 95 ini adalah kita punya price index lah. Okey, so soalan tanya apa tadi ya? Find the value of X and hence give your comment on the change in the price of C. Oh, okey. Guys, dia nak tentukan apa. Okey, mula-mula dia nak cari price index. Okey dapat price index Sekarang ni dia kata nak bagi satu komen. Apa yang berlaku pada 95 tu? Harga dia berubah macam mana tu? Adakah dia meningkat ataupun menurun? Okey, kalau yang ini dia meningkat, ini sama ya. Kalau bahan A, harga dia sama. Dia tak ada perubahan harga. Yang ini bertambah 20%. Yang ini Adam, terima kasih. Betul? Asyad, betul Nabil? Sebab dia berkurang 5%. Maksudnya harga dia ada pengurangan 5%. Macam mana nak tahu? Base dia adalah 100%. Kamu tolak, kamu dapat negatif 5. Maka kamu boleh bagi komen ni. Untuk kita punya apakah komen kamu terhadap perubahan harga pada C berdasarkan kita punya price index 95. Maka harganya berkurang sebanyak 5%. Menokok ataupun berkurang. Kita letakkan berkurang lah. Kita tak berkurang. Okey. Kalau kata nak kata kurang saja pun tak apa. So fokus dia sekarang ni dia akan ada pelbagai lah dia punya ayat-ayat tu. Sebab matematik ADMAT ni tak kisah sangat pun. Jadi maksud kita tu sampai. Ya. Apa maksud kita sampai? Maksudnya kita punya berkurang 5% dia faham lah. Takkan pemeriksa sampai tak faham langsung. Apa yang maksud berkurang 5% kan? Maksudnya dia boleh menerima kita dekat situ Adam. Boleh dia? Okey. Hitung harga bahan B pada tahun 2017 jika harganya pada 2017 ialah RM7.80. Okey, harga bahan B saja tau. Kalau bahan B, dia akan pakai I ke ataupun pakai menokok tu bertambah. Betul Maisyarah. Menokok tu bertambah. Okey. Hitung harga bahan B pada tahun 2017 jika harganya pada tahun 2015 ialah RM7.80. Harga bahan B. Guys, B. Bahan B sahaja. I ke ataupun I bar. Yang ni pakai I biasa sahaja. 17 dengan 15 kan? 17, 15 untuk bahan B saja ya. Kerana I ya. Kalau I ada satu formula je. Bahagi harga lah. 17 bahagi harga 15 lah. Darab dengan 100 lah. Kan? Apakah I dia? Fokus pada bahagian B. I dia adalah 120. Letakkan 120 kat sini. 120 sama dengan P17 ada tak? Dia kata hitung harga 2017 kan? Yang tu dah nak cari. P17 kekal P17. P15 berapa? P15 harga pada 2015 adalah RM7.8. Letak RM7.8 kat bawah.
Okey, darabkan dengan 100. Okey, selesaikan P17. Pindah-pindahlah. Pindah 120 darab RM7.8. Jangan ada yang tak pandai lagi nak pindah-pindah guys. Kita lagi 5 minggu. Siapa yang lupa-lupa tu kena banyak exercise balik tu, kena revise balik. Ini kerja yang masa PT3. Berapa kita dapat? 9.36 cun. Kita dapat harga dia RM RM9.36. Maka kita lihat perubahan dia. Betul tak? P15 kita adalah RM7.80. P17 kita adalah RM9.36. Meningkat ke menurun ni? Meningkat ni guys. Berapa peningkatan dia? Kalau kita ambil 9.36, kita tolak dengan RM7.8. Kamu dapat apa? RM1.56. Cuba bahagi harga asal sebelum dia berubah RM7.80. Kamu akan dapat 0.2. Darab dengan 100. Kan kamu dapat 20%? Betul lah kan? Meningkat ataupun menokok 20% tadi. Ya, peratus dia. Cantik lah itu harga kita lah. Okey, boleh ya? Kita terus kepada soalan yang seterusnya. Kita punya indeks gubahan bagi kos membuat makanan itu dijangka meningkat 15% dari 17 hingga 19. Tadi 15-17 ya? Tadi 15-17 ya? Okey, sekarang ni apa maksud dia ni? Indeks gubahan bagi kos membuat makanan itu dijangka meningkat sebanyak 15%. Dia boleh guna perkataan menokok juga. Dijangka menokok sebanyak 15%. Tadi siapa yang bagi info tadi tu? Oh, tadi Adam tu tanya soalan lah. Menokok berkurang ke bertambah? Oh, patutlah Maisyarah menjawab. Maisyarah, terima kasih Maisyarah. Rupanya tak perasan. Itu soalan. Ya, betul. Adam clear Adam tadi kawan kita dah bantu dah Maisyarah. Maisyarah, thank you very much. Menokok tu berkurang ke bertambah? Menokok tu menambah. Menambah, ya. Okey. So, dijangka menokok ni. Meningkat tu menokok. Clear Adam Terima kasih. Terima kasih kepada Maisyarah juga tu, ya. Saya tak faham rupanya tu soalan. Minta maaf, ya. Okey, indeks gubahan AIBA, maksudnya AIBA daripada 2017 ke 19 sebab ini. 17 ke 19, 19/17 meningkat 15%. Bila meningkat 15%, berapakah AIBA kita? 115 sebab base kita adalah 100. Meningkat menokok 15%, 115. Kalau berkurang 15, 85. Kalau meningkat 30, 130 sebab 100 tu penentu kita. Ya, kita punya base kita. Indeks gubahan bagi tahun 2019 berdasarkan 15. Kamu tengok, kita nak cari AIBA, ini 3 tahun guys. Selalu saya sebutkan kalau ada 3 tahun ni, kamu kena pakai kaedah-kaedah yang biasanya kita pakai kaedah awan tu. Ya. Macam mana kaedah awan tu? Siapa ada kaedah yang lain boleh gunakan kaedah masing-masing, tapi ini adalah salah satu kaedah yang terbukti biasa kita pakai, memang dapatlah. Ataupun nak pakai chain rule balik pun boleh juga. Kalau saya better kalau siapa pandai pakai chain rule, pakai chain rule lah. Ini elakkan. Ya. Okey. Ini 100 teknik je. Bagi semua orang boleh jawab je. 2015, 2017 linkkan dia lepas tu buat love. Sekurang-kurangnya kalau kamu kena reject dengan crush kamu ataupun crush kamu tak pandang kamu, tengoklah awan love ni. Mangkuk ayun pun boleh jugalah, mangkuk ayun pun boleh. Okey, tadi AIBA 19-17 kita dah ada. Ni 115. Okey, berapakah 15-17? Jadi awal-awal dia bagi. Ya, indeks gubahan 15-17 dah 105.6. Indeks gubahan tu indeks untuk semua sekali ya. Maka dekat sini berapa? 105.6. 105.6. Ini X kita lah. Atas darab bawah bahagi. 105.6 darabkan dengan 115. Bahagikan dengan X sama dengan 100. Maka tukar tempat. Ni tukar tempat je. So X kita akan sama dengan 105.6 darab 115. Kita bahagikan dengan 100. Maka kita dapatlah X kita. Berapa X kita? Boleh? Itulah kita punya X lah. X tu mewakili apa? X tu mewakili ni lah. 15 ke 19. Yang mana kita dah linkkan love kita tadi. Okey, teruskan kepada kita punya harga. Harga 1 kg makanan itu pada tahun 2019. Jika harga pada 2017 adalah RM85. Harga apa? Harga bahan A ke? Harga bahan B ke? Harga bahan C ke? Okey. Kalau harga ni, harga bahan apa? Bukan harga bahan ni ya. Ini bukan harga bahan. Ini adalah harga apa? Harga keseluruhan makanan itu. Harga makanan keseluruhan itu, saya ulang balik semula, harga makanan keseluruhan itu adalah harga keseluruhan. Harga keseluruhan, saya ulang banyak kali tu. Harga keseluruhan adalah AIBA, bukan I. Harga produk kita. Maka bila harga bahan kita keseluruhan, kita ada dua pilihan. Nak pakai formula weightage ke? Ataupun kita nak pakai formula kita punya price ke? Yang ini kita kena pakai price. Kenapa kali ini kita kena pakai price? Kenapa kena pakai price? Sebab dia bagi price. Nampak? Ijat wani ya. Okey. So 19 ke 17 darab 100.
Okey, apakah I-bar kita? I-bar 1917. I-bar 19. Inilah 115 tadilah. Letak 115. Letak jaga dia. Letakkan harga ijat di bawah 85. Letakkan harga wani dekat atas P19. Darabkan dengan 100. Pindah-pindah guys. Kita dapat kat sini. P19. Berapakah P kita? So Faiz Hakimi, terima kasih. Faiz Hakimi dah bagi jawapan 121.44 ya. Ini jawapan akhir kita. So guys, dengan berakhirnya soalan itu sebenarnya kita dah habis dah 2 target soalan kita. So kita nak target 2 soalan je dulu. Okey. Tapi kalau siapa nak jawab linear programming? Motion mungkin tak sempat nak jawab kot. Motion last kali. Okey, siapa nak jawab linear programming? Okey, untuk 97.75 Alamak. Saya pernah ke nombor indeks ada soalan kebat. Okey, sekejap. Bukan 121.4 Okey, yang ni kena tukar balik Oh, yang ni 121.44 tadi Faiz Okey, silap. Tadi tu Okey, ini 97.75. Terima kasih Nabil, betulkan sebalik semula. Lely mana Lely? Betulkan sebalik semula. Okey. Teruskan kita pergi kepada soalan. Okey, ada yang nak jawab linear programming tak? Expert berakhirnya ijaz. Seperti amboi kemain lagi buang 5 minggu ni fokus dengan SPM dulu. Lupakan yang lain sekejap. Okey, saya tak berhasrat untuk bincang panjang lebar untuk soalan-soalan lain sebab kita punya fokus memang 2 soalan tu lah. Sebab majority akan jawab solution of triangle dengan index number. Akan ada jawab linear programming pergi sekali imbas sahaja ya. Kita pergi sekali imbas. Baik. Yang penting bagaimana kita nak develop kita punya 3 ketaksamaan. How we want to develop the 3 inequalities yang terlibat ya. Sebuah sekolah tengok ya, sebuah sekolah akan menganjurkan kem cuti terdiri daripada X bilangan pelajar perempuan dan Y bilangan lelaki. X ni mewakili perempuan Ini mewakili perempuan, termasuklah tu perempuan-perempuan yang ada kat sini lah. Siapa perempuan kat sini? Ain Nabila, Ain Masara, Aisyah, Amira, Akila kan. Ini adalah bilangan pelajar lelaki yang kita ada. Okey, yuran bagi pelajar perempuan RM100. Yuran bagi pelajar lelaki RM120. Kalau perempuan masuk bayar RM100. Diskriminasi ni. Lelaki bayar mahal ni. Lelaki bayar RM120. Kenapa lelaki bayar mahal ni? Jangan sebut tentang gentleman, cik. Okey. Bilangan maksimum pelajar adalah 100. Bilangan maksimum pelajar. Bilangan pelajar, guys. Jadi, macam mana bilangan pelajar? X tambah dengan Y lah kan. Perempuan semua. Tambah lelaki semua. Maksimum. Maksudnya dia tak boleh lebih kan? Maksudnya kurang atau sama dengan. Termasuk dengan 100. Maksudnya kapasiti di sekolah tersebut hanya mampu menanggung, kem tersebut mampu menanggung 100 paling maksimum. Okey, Faris Juz, betul. Okey, yang kedua. Nisbah bilangan perempuan kepada pelajar lelaki adalah sekurang-kurangnya. Perkataan sekurang-kurangnya tu maksudnya minimum. Lebih besar atau sama dengan. Ini sekurang-kurangnya. Boleh ya? Sekurang-kurangnya. Lebih besar atau sama dengan. Nisbah. Macam mana nisbah? Perempuan kepada lelaki. Perempuan X. Nisbah kepada lelaki Y. Berapa nisbah dia? 1/4. Buat pecahan. X perkan dengan Y. Lebih besar ataupun 1/4. Darab silang. Tapi Y kat bawah. Kita upside down dulu boleh? Pastikan Y tu yang tinggal sebelah kiri. Tak boleh suka hati upside down dia kena tukar. Tak apa, kita darab silang dulu. So kita jadi 4X lebih besar atau sama dengan Y. Jangan letak Y sebelah kanan guys. Jangan letak Y sebelah kanan. Dalam bab ini ataupun matematik sama, Y mesti berada di sebelah kiri. So letakkan sebelah kiri, tapi simbol kita kena terbalik. Jadi 4X wajib guys. So inilah kita punya ketaksamaan kita. Boleh ya? Okey, ini persamaan pertama tadi. Mana tadi? Ini persamaan pertama. Ketaksamaan pertama. Ini adalah ketaksamaan yang kedua. Ketiga, jumlah yuran yang dikutip adalah tidak kurang daripada 6,000. Tidak kurang guys. Tidak kurang maksudnya lebih besar ataupun lebih besar atau sama dengan 6,000. Yuran, berapa bilangan pelajar lelaki? X. Perempuan X. X bayar 100. Maksudnya RM100 untuk setiap perempuan. Darab dengan X. Alihkan sedikit. So, tambahkan dengan 120Y. Lebih besar atau sama dengan 6,000. Maka ini ketaksamaan yang ketiga. Okay, so guys, siapa yang nak jawab kita punya soalan untuk linear programming, ini antara challenging step yang pertama guys. Ya, untuk kita bina graf kita. So, bila kamu dah dapat macam ni, kamu dah dapat graf kita, kamu dah boleh lukis graf dan kamu boleh jawab soalan-soalan yang lain. Okey, so para pelajar yang dikasihi sekalian, fokus kita sebenarnya adalah 2 soalan sahaja. Sebab beritahu kamu, sebab majoriti pelajar-pelajar saya akan jawab untuk kita punya solution of triangle dengan index number.
Tapi yang mana nak jawab linear programming, teruskan linear programming. Nak jawab motion, teruskan dengan motion. So, saya akan berhenti sampai sini dulu. Tapi sebelum itu guys, ya, saya nak minta pendapat kamu semua. Okey tak sesi kita? Ya. Ada keperluan untuk kita nak bersemangat selama 5 minggu. Stay tune dalam kita punya Telegram. Boleh minta tolong kamu. Stay tune. Ya. Dan kalau bermanfaat, saya nak minta untuk kamu ikut strategi saya. Ya, siapa yang tak ada idea, tak ada strategi lagi, plan daripada sekarang. Okey, Syakiralin. Okey. Kelas kita untuk admit yang seterusnya adalah pada minggu depan ya. Minggu depan iaitu waktu yang sama lah ya, pukul 5, matematik pukul 3. Link recording kita akan share dengan kamu di Telegram channel kita. Siapa yang belum follow IG, boleh follow IG kita, Pitin Studio ataupun Cikgu Farid_Mathness. Okey. So guys, dengar baik-baik. Saya ulang balik semula guys, saya nak tunjukkan. Baik. Tugas saya bukan nak bagi kamu A+. Ya. Sama ada dapat A+ ataupun tidak A+ adalah usaha kamu sekali. Usaha kamu sendiri. Okey, tengok dekat skrin balik semula. Kalau saya tunjuk kat sini guys, minggu ini guys, kita nak pergi pada minggu. Minggu pertama ni fokus betul-betul pada section C. Siapa yang daripada sekarang memang betul-betul lemah betul-betul lemah, yang memang tak pernah tadi kan ada yang kata yang fail tadi, fokus minggu ni, ikut. Daripada hari ni sampai hari Khamis 28 hari bulan, ya, kita selesaikan kita punya section C dulu. Supaya kita betul-betul yakin. 7 hari darab dengan satu hari kalau buat satu set, so kamu akan ada 7 set yang kamu buat. Kalau sehari kamu double kan, ya, kamu akan double kan, kamu akan dapat lagi lebih keyakinan. Okey. So ingat guys, so minggu kedua kita akan bermula pada hari Jumaat minggu depan. Saya akan share dengan kita punya dengan kita punya slide yang lain, ya, untuk latihan yang lain. Slide saya ni hanya guide sahaja kepada kamu. Ya, pastikan kamu kena banyakkan latihan sendiri. Cari soalan pasia, cari section C dulu. Pukul kau-kau, kasih hantam kau-kau guys ya. Okey, so ada apa-apa nak bertanya dengan saya, kekalkan dalam Telegram guys. Komen sikit di ruangan kita punya Telegram channel guys. Kita punya tim admin tu minta pendapat kamu macam mana, apa yang kamu belajar. Apa yang kamu rasa kamu belajar pada hari ini, apa yang kamu target untuk selama seminggu ni, kamu senaraikan. Okey, saya target hari ini memang saya semangat sampai hari Khamis saya nak buat section C kau-kau, kasih hantam kau-kau. Komen ya. Kita tengok. Daripada saya komen-komen tu insya-Allah kita akan buat penambahbaikan. So, ada pesanan daripada Kak Fatin. Okey, sebelum cikgu nak habiskan, Kak Fatin, masuk Kak Fatin. Alright, okey, Kak Fatin, masuk Kak Fatin. Yeah, Kak Fatin nak masuk. Sabar. Akhirlah sesi Math dan Admat kita, week first kita pada hari ini. Okey, korang jangan lupa untuk sesi week kedua kita, pastikan korang stay tune dekat update kami di Telegram. Dan jangan lupa Kak Fatin nak ingatkan yang mana yang belum dapatkan ebook part 2, korang boleh pergi dekat Telegram @Pitin Studio. Dan jangan lupa juga follow IG dan Telegram kami @PTStudio. Terima kasih. Okay, alright, pelajar sekian. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune dalam Telegram kita dan WhatsApp group kita. Kita akan bersama-sama sehingga 5 minggu. Mantap guys. Kekalkan, rapatkan saf. InsyaAllah 5 minggu yang terbaik sebelum menghadapi SPM 2020+. Okay, tim, main lagu.